Auzubillahiminasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberikan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ruang untuk berada di bulan Ramadan ini. Walaupun di luar sana kita dengar ramai yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini pun Ustazah terima satu berita rakan dalam kewangan Islam meninggal secara mengejut semalam tadi. Moga Allah merahmati ruh arwah. Dan begitulah kita kematian itu boleh datang pada bila-bila masa sahaja tanpa mengenal muda ataupun tua. Bila dah sampai masa memang Allah akan panggil kita. Okey, kali ni Ustazah tak sempat baru siap sebenarnya slide yang complicated ni. Dalam nak ajar yang benda complicated baru siap slide. Ustazah tak sempat buat. Yalah 10 Ramadan terakhir ni sayang kalau nak nak fokus pada benda lain kan. Jadi alhamdulillah baru siap slide. Tapi kalau ada pen dan catat boleh catat lah. Nanti kemudian Ustazah akan upload slide tambahan ni. Lepas tu kalau tak faham boleh dengar balik rakaman lah Ustazah ni sambil tengok nota lah sekarang ni dengar dulu sambil catat nota dulu. Okey. Dalam masalah dalam masalah mu'tadah ini, satu yang kita kata bila kita bercakap dalam bab orang yang sudah ada kebiasaan haid, kita kena tengok kes dia tu apa itu sama ada sama dengan tamyiz ataupun beza dengan tamyiz. Itu dua fokus utama yang kita kena tengok kes-kes mu'tadah. Bila berlaku istihadah, pertama sekali kita kena tengok dia ni adakah adat dia sama dengan tamyiz ataupun yang mana bab ini bab ataupun dia berbeza dengan tamyiz. Bagi bab mu'tadah yang mumayyizah ni kita kena tengok sebab dalam bab kita kata mu'tadah dalam bab mu'tadah mumayyizah kita tahu bahawa kita dah belajar dulu. Ustazah bagi secara umum je dulu. Ustazah bagi contoh. Dia akan mu'tadah mu'tadah mumayyizah, dia akan berjalan ke atasnya hukum tamyiz. Itu kita berhukum berdasarkan kaedah tamyiz sekiranya cukup syarat-syarat dia yang dua yang Ustazah sebut dalam masa bincang tentang mu'tadah, plus dengan 4 lagi syarat tamyiz masa bincang mubtadi'ah tu. Jadi syarat dia 6 tetap terpakai. Syarat yang 4 dulu terpakai plus dengan 2 syarat yang kita belajar masa mu'tadah mumayyizah baru ni, iaitu kita kata syarat dia yang pertama mesti adat berbeza dengan tamyiz, dan juga tidak ada pemisah antara adat dengan tamyiz. Itu yang pernah Ustazah sebut. Harap-harap masih boleh ingat lagi maksudnya. Jadi kalau kita nak rumus, syarat mu'tadah ini akan terpakai ke atasnya kaedah tamyiz. Mu'tadah akan terpakai ke atasnya hukum tamyiz apabila cukup 6 syarat. Syarat yang 4 syarat pertama itu syarat tamyiz dulu yang kita belajar,
iaitu darah kuat tak kurang daripada 24 jam, darah kuat tak lebih daripada 15 hari, iaitu ini merupakan syarat darah kuat. Syarat lemah pula ada dua, iaitu mesti berterusan selama 15 hari dan tanpa dipisahkan, tanpa dipisahkan dengan nakau ataupun hari lain. Dan juga kita kata maknanya apa, hari-hari yang dia mesti bersambung. Okey, kita kena ingat 4 syarat tersebut ya. Jadi 2 syarat lagi apa dia? 2 syarat lagi iaitu dikatakan bahawa dia mesti berbeza adatnya dengan tamyiz. Okey, berbeza adatnya dengan tamyiz. Okey. Dan yang kedua mesti apa dia? Darah yang kita kata tidak diselangi. Kata antara darah kuat dan darah lemah tak diselangi dengan minimum suci, ataupun kita kata kalau darah kuat pun dia tidak terpisah dengan minimum suci. Nanti kita akan tengok kes-kes yang Ustazah akan bagi satu demi satu untuk memahami lagi tentang perkara ini. Okey, so Ustazah balik kepada mana kalau dalam slide Ustazah buat satu diagram yang mana untuk muqtadah mumayyizah. Okey, kita akan tengok adat dia sama ataupun adat dia berbeza dengan tamyiz. Okey, dan adat yang bersamaan ini pula, kalau adat dia sama dengan tamyiz, dia pecah pula kepada dua. Sama ada antara adat dan tamyiz tak ada pemisah, maka di sini adat tamyiz terpakai serentak. Adat tamyiz terpakai serentak. Contoh mudah katalah bulan kita kata bulan 2 bulan sebelumnya adat dia adalah 7 hari darah hitam contohnya. Okey, pada bulan berikutnya dia mengalami istihadah di mana darah hitam 7 hari dan darah merah katalah 15 hari. Jadi di sini kita hukumkan 7 hari itu 7 hari yang masa mengalami istihadah itu menyamai dengan adat sebelumnya. Adat sebelumnya 7 hari hitam. Bila berlaku istihadah 7 hari hitam, 15 hari merah. Jadi kita kata sebab dia sama, so 7 hari yang kita hukumkan apa tu? 7 haid adalah berdasarkan kaedah tamyiz dan juga kaedah adat ya. Dia sama sebab dia sama 100%. Okey, tu caranya. Tapi kalau ada pemisah antara adat dan tamyiz, ada pemisah. Okey, maksudnya antara darah kuat dengan darah yang berikutnya dipisahkan dengan katalah merah hitam merah ataupun merah hitam merah hitam. Okey, di tengah-tengah tu sama ada kurang 15 hari ataupun lebih daripada 15 hari. Mana 15 hari ke atas. Kita akan tengok satu-satu. Begitu juga kalau adat tu berbeza dengan tamyiz, dia pecah juga kepada dua, sama ada tanpa kita kata tidak ada pemisah antara keduanya, hitam dengan merah straight macam tu je, ataupun berlaku ada pemisah, kuat lemah kuat, lemah kuat lemah, macam tu. Maknanya dia ada 3 period, 3, kalau dalam buku disebut 3 jenis darah, walaupun sebenarnya hitam dengan merahnya, maknanya dia ada 3 rangkai tu, 3 tempoh, keluar secara berselang. Juga kita akan tengok kes sama ada kurang 15 hari ataupun 15 hari ke atas. Jadi kalau kurang 15 hari ataupun sama ada lebih dan 15 hari, kalau bab berbeza ini dia memang pakai
Bila berbeza adat dengan tamyiz, dia memang kira pakai tamyiz. Okey. Jadi kita akan tengok satu persatu nanti. Okey. Okey, yang pertama, kes yang pertama, kalau boleh ustazah akan slow-slow sahaja. Okey. Adat menyamai tamyiz. Itu ustazah bagi contoh dia nanti. Adat menyamai tamyiz di mana darah lemah kurang daripada 15 hari. Maksudnya 4 kes ini darah lemah duduk kat tengah. Ini yang kita kata dia ada pemisah tu. Kuat, lemah, kuat. So ada 3 rangkai darah. Okey, darah lemah kurang daripada 15 hari berada antara 2 darah kuat yang sama warna, dan darah kuat kedua tak melebihi 15 hari. Okey, darah kuat kedua tak melebihi 15 hari. Contoh, darah hitam 7 hari, darah merah 7 hari, darah hitam berikutnya 3 hari. Okey, ustazah ulang. Darah hitam pertama 7 hari, darah merah yang mengiringinya 7 hari, kemudian keluar balik darah hitam selama 3 hari. Okey, kita katakanlah adat kebiasaannya 7 hari. Jadi kita tengok adat kebiasaan 7 hari. Kita katakan darah tu juga hitam. Jadi contoh yang ustazah bagi tadi, masa berlaku istihadah tu hitam 7 hari, merah 7 hari, hitam 3 hari. Nampak tak susunan tu? Jadi tamyiz di sini sama dengan adat dia sebelumnya. Ustazah ayat tadi adat dia 7 hari. Nampak tak? Tetapi kita tengok di sini oleh kerana kita tengok hitam dengan merah 7 bila kita campur 14, iaitu kurang daripada 15 hari. Bila berlaku begini, bila berlaku, kalau hitam dengan merah tadi contoh ustazah bagi, kalau dia kebiasaan haid 7 hari, kemudian bila berlaku istihadah hitam dengan merah sahaja, macam tu je, hitam 7 hari, merah 15 hari, memang haid hitam ni kita akan hukumkan haid. Tetapi bila berlaku selangan begini, hitam, merah, hitam, okey, mana 3 warna, dalam buku disebut 3 warna, maksud ada 3 period. Kalau 2 saja lain, mudah, tapi ini 3, hitam, merah, hitam. Okey, bila hitam, merah, hitam, kita tengok pula hitam yang pertama dengan merah yang kedua tadi 7 campur 7 14, kurang daripada 15 hari, dan hitam yang kedua tak lebih daripada 15 hari. 3 hari je ustazah bagi contoh tadi. Okey, jadi di sini ada khilaf antara Ibnu Hajar dan juga Ar-Ramli. Okey, ada khilaf. Khilafnya hanya dari sudut sama ada merah dengan hitam pertama dengan merah tu, darah kuat pertama dengan darah lemah tu digabung ataupun tak untuk dijadikan haid. Tetap pakai tamyiz, tetap kes mu'tah dan mumayyizah, cuma mereka khilaf dari sudut apa? Dari sudut nak gabung ke tak ustazah. Macam mana boleh berlaku khilaf? Sebab antara darah kuat dan darah lemah ni kalau gabung dia tak cukup 15 hari. Kalau kalau dia lebih daripada 15 hari, kalau lebih 15 hari sekarang ni dia kurang pada 15 hari. Kalau lebih, yang tu tak ada khilaf. Yang jadi khilaf kalau gabungan 2 warna ini tak melebihi 15 hari. Okey, maksudnya tidak melebihi 15 hari. Maknanya kalau 15 hari ke bawah baru ada khilaf. Kalau 16 hari ke atas tak ada khilaf. Mereka akan putuskan bahawa hanya hitam sahaja, darah kuat sahaja sebagai haid. Jadi di sini berlaku khilaf. Ar-Ramli dia kata apa? Kita gabungkan, sebab hitam 7 hari, merah 7 hari, 7 campur 7 14.
Okey, jadi oleh kerana belum lagi melepasi 15 hari, within 15 days, masih lagi dalam tempoh 15 hari, masih lagi tak melebihi maksimal haid. Dua-dua ni kita gabung, dua-dua ni kita katakan haid, dan hitam yang kemudian tu, hitam kedua yang selama 3 hari mari tu dikira istihadah. Nampak tak? Okey. Boleh faham ya? Itu Ar-Ramli. Manakala Ibnu Hajar pula dia kata macam mana? Dia kata, okey, hanya 7 hari hitam yang pertama sahaja. Darah kuat yang pertama sahaja haid, dan darah merah yang 7 hari dengan darah hitam 3 hari itu adalah istihadah. Ini berlaku khilaf. Kalau perasan Ustazah Hajar dalam bab Mubtadi'ah dulu pun, okey, kita akan nampak dua-dua ni khilaf apabila darah kuat dan darah lemah gabung tu tak cukup 15 hari. Dia akan khilaf. Sama ada nak gabung darah kuat dengan darah lemah ataupun tak nak gabung. Dua-dua boleh pakai, ikutlah nak putus yang mana satu. Okey, dalam penyelesaian masalah ni nak putuskan ikut Ar-Ramli pun boleh, nak putuskan ikut Ibn Hajar pun boleh. Dua-dua betul sebab ini ijtihad. Okey. Cuma Ustazah nak bagi tahu bila dia jadi khilaf ni, apabila darah kuat dan darah lemah digabung tak cukup 15, tak cukup, maknanya kurang daripada tidak melebihi 15 hari. Okey, boleh faham ya? Itu yang pertama, iaitu di mana adab menyamai tamyiz, tetapi darah lemah itu yang duduk tengah tu tak lebih 15 hari, dan juga dia berada di antara dua darah kuat yang sama warna. Okey, sebab nanti kita akan bincang darah yang tak sama warna pula. Okey, dan darah hitam yang kedua tak lebih daripada 15 hari. Jadi di sini ada khilaf kenapa darah hitam pertama dengan darah merah yang mengiringinya kurang daripada maknanya tak melebihi 15 hari. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, okey, adat menyamai dengan tamyiz. Okey, adat menyamai dengan tamyiz. Darah lemah pun kurang juga. Okey, kurang juga 15 hari. Dan dia berada antara dua darah kuat juga, dan darah kuat kedua tak juga melebihi 15 hari, tetapi dia berlaku selangnya bukan 3 tadi. Ia berlaku tadi kes hitam, merah, hitam. Dari sudut tu sama, tapi yang ni dia jadi 4 period, 4 tempoh masa. Hitam, merah, hitam, merah. Nampak tak? Dia berselang tu. Hitam, merah, hitam, merah. Tadi hitam, merah, hitam. Stop setakat tu. Sekarang ni hitam, merah, hitam, merah. Hitam 1 hari, merah 10 hari, hitam berikutnya 3 hari, merah terakhir 10 hari. Ustazah ulang ya. Kalau catat boleh nampak mudah. Okey. Darah hitam pertama 1 hari, merah pertama 10 hari, mana merah selepasnya 10 hari. Hitam kedua selepas darah merah 3 hari, dan merah terakhir itu selepas darah hitam kedua 10 hari. Ya. Contoh di sini adat kebiasaannya 1 hari warna hitam. Memang adat kebiasaannya adalah 1 hari warna hitam. Jadi kita nak kata macam mana? Mengikut di sini ada khilaf. Kalau kita nak banding dengan yang kes tadi, dia sama je sebab dia duduk dalam jenis yang sama. Adab menyamai tamyiz darah lemah kurang daripada 10 kurang daripada 15 hari, berada antara dua darah kuat, yang mana darah kuat kedua tak melebihi 15 hari. Okey, kes ini juga kalau kita tengok
bila kita gabung darah kuat pertama dengan darah lemah kedua, darah lemah yang mengiringinya, darah lemah, didapati tak melebihi juga 15 hari. Tak melebihi 15 hari. Kes sama seperti tadi. Cuma dia berselang sebanyak 4 kali. Hitam, merah, hitam, merah. Okey. Kes ini juga khilaf antara Ramli dan Ibn Hajar, sama dengan kes tadi. Cuma kita nak tengok di sini yang mana dikira haid, yang mana dikira istihadah. Ingat ya bilangan Ustazah bagi, hitam yang pertama 1 hari, merah yang mengiringinya 10 hari, hitam yang keluar selepas itu 3 hari, dan merah yang kedua iaitu yang terakhir keluar selepas darah hitam adalah 10 hari. Jadi 1, 10, 3, 10. Hitam, merah, hitam, merah. Okey, sekarang ni mengikut Ar-Ramli. Ar-Ramli kata apa tadi? Dia kata gabung darah lemah dan darah kuat. So darah lemah yang terakhir itu dikira sebagai istihadah. Jadi kita tengok, 1 hitam campur dengan merah 10 hari baru 11 hari. Hitam berikutnya 3 hari baru 14 hari. Masih tak melepasi maksimal haid. Jadi mengikut Ar-Ramli, hitam, merah, hitam, 1 campur 10 campur 3, ini dikira haid, digabungkan. Manakala istihadah ialah merah terakhir yang 10 hari itu. Itu adalah istihadah. Manakala menurut Ibnu Hajar pula, dia kata apa? Dia kata tak, yang haid hanyalah dia kata kita kata apa? Hitam yang pertama sahaja. Okey? Hitam yang pertama sahaja. Faham tak? Nampak? Okey? Dia hanya memutuskan yang pertama sahaja. 1 hari yang hitam pertama sahaja. Okey, sebab bagi dia memang kes ini kes mumayyizah. Cuma kaedah mumayyizah Ibn Hajar, dia tekankan di sini hanya darah kuat sahaja. Ramli tak. Hitam, merah, hitam tu dia gabung, dia campur sekali, dia anggap dua-dua tu ada, semua tu adalah darah kuat. Dia kapit macam tu. Selagi mana tak bercampur, tak melebihi 15 hari, jadi dia gabungkan semua tu dikira sebagai haid. Dengan syarat tak melebihi 15 hari. Gabungan ini tak melebihi 15 hari. Ibn Hajar kata tak, hanya darah kuat sahaja dikira haid. Yang lain adalah istihadah. Tu je beza dua pandangan ini. Okey? Boleh ya? Okey. Seterusnya yang ketiga. Okey, yang ketiga masih lagi menyamai. Tadi Ustazah sebut bila kita cerita tentang Mu'tadah Mumayyizah ni, sebenarnya kita tengok haid adat dengan tamyiz sama ataupun berbeza. Okey, kita masih tengok dalam kategori yang pertama, iaitu adat menyamai tamyiz. Okey. Yang ketiga ni pula adat menyamai tamyiz, di mana darah lemah yang kurang daripada 15 hari berada antara dua darah kuat yang warna sama, dan warna darah kuat kedua tak melebihi 15 hari. Okey, tetapi gabungan darah kuat pertama dan darah lemah yang mengiringinya, maka okey, bila kita campur melebihi
15 hari. Maskina Ustazah dah sebut tadi, mana-mana nak pakai pandangan pun boleh, Ar-Ramli ke ataupun nak pakai pandangan Ar-Ramli ataupun pandangan Ibnu Hajar. Okey? Boleh pakai belaka. Tak ada masalah. Kalau kita kata nak pakai Ar-Ramli, banyaklah hari haidnya. Kalau nak pakai Ibnu Hajar, sikitlah haidnya, gitu je lah. Sebab Ar-Ramli dia gabung. Okey? Boleh belaka. Ini ijtihad. Okey. Okey, Ustazah kembali pada senario ketiga. Okey, Ustazah ulang sekali lagi. Senario ketiga ni adab masih lagi menyamai tamyiz. Okey? Darah lemah masih lagi kurang daripada 15 hari dan dia berada di antara dua darah kuat, hitam, merah. Hitam. Darah merah ni kurang daripada 15 hari dan darah hitam yang kedua pun masih lagi tak melebihi 15 hari. Tetapi bila gabung antara darah kuat pertama dengan darah lemah, dia sudah melebihi 15 hari. Contoh, darah hitam pertama 7 hari. Okey, darah hitam pertama 7 hari. Darah merah 10 hari. Darah hitam berikutnya 5 hari. Nampak? Darah merah 10 hari kurang daripada 15 hari. Okey, darah hitam kedua 5 hari, itu tak sampai pun, tak melebihi 15 hari. Darah hitam pertama 7 hari. Kita fokus di sini kepada kita tengok merah dan juga hitam kedua. Okey. Oleh kerana gabungan darah kuat pertama 7 hari dengan darah lemah iaitu 10 hari melebihi 15 hari. 7 campur 10 17. Bila 17, Ar-Ramli dan juga Ibnu Hajar tak khilaf. Mereka sepakat, bersetuju bahawa hanya darah kuat sahaja iaitu 7 hari yang pertama itu diputuskan sebagai haid. Merah dan juga hitam berikutnya adalah istihadah. Okey, bila gabungan ini melebihi maknanya 15 hari, maka mereka sepakat mengatakan darah kuat sahaja, itu mengikut kaedah tamyiz, darah kuat sahaja yang warna hitam sebagai darah haid. Yang baki merah dengan hitam berikutnya adalah istihadah. Boleh ke? Ustazah slow dah masa tu. Kalau catat, insya-Allah boleh faham. Sebab Ustazah bagi slow, perlahan, satu-satu. Lepas ni Ustazah upload slide, lepas tu dengar sekali lagi, ataupun tak payah dengar, tengok, boleh faham, alhamdulillah. Tak faham, tengok balik rakaman ini beserta dengan nota. Sekarang ni dengar sambil buat catatan nota dulu. Okey? Faham Okay, Ustazah nak pergi kepada yang seterusnya, yang keempat. Okey? Adat masih menyamai tamyiz. Okey? Di mana darah lemah masih lagi kurang daripada 15 hari. Duduk antara dua darah kuat yang sama kuat, hitam, merah, hitam. Senang Ustazah bagi contohnya. Hitam, merah, hitam. Darah merah kat tengah tu tak lebih daripada 15 hari. Dan darah kuat yang kedua, darah hitam mari lepas darah merah tu, hitam, merah, hitam. Hitam yang kedua ni melebihi 15 hari. Ustazah bagi contoh. Hitam pertama 7 hari. Okey. Apakah asas yang perlu dipegang bagi menentukan haid dan istihadah? Asas baru masuk ke baru ikut ke? Kalau Ustazah nak kena kalau baru masuk kena baru ikut, kalau Ustazah kena tengok rakaman yang terdahulu ya. Okey. Sebab kita dah masuk, ini dah peringkat hujung dah. Nak habis dah bab istihadah. Lepas ni bab nifas dah. Ini kira maklumat tambahan Ustazah bagi. Sebelum ni Ustazah dah cerita dan bab-bab istihadah dah panjang lebar ya. Nurul Yusuf ya. Okey. Okey, Ustazah ulang balik.
Senario nombor 4 ni. Okey. Adat menyamai tamyiz. Darah lemah tetap kurang daripada 15 hari. Okey, duduk antara dua darah kuat yang sama warna. Tetapi darah kuat lebih daripada darah kuat kedua melebihi 15 hari. Contohnya, hitam 7 hari, merah 7 hari. Hitam pula yang darah hitam yang keluar pula selepas tu, nampak tak? Hitam, darah merah, darah hitam keluar. Darah hitam pertama 7 hari, darah merah 7 hari, darah hitam kedua 16 hari, melebihi 15 hari. Kita dah letak syarat tadi, darah kuat tak boleh melebihi 15 hari. Ini sudah mukhalafah kepada, sudah menyalahi. Ustazah cakap Arab pula, macam mengajar KUM. Okey, sudah menyalahi syarat tamyiz. Ingat tak Ustazah sebut syarat tamyiz apa tadi? Tidak boleh melebihi 15 hari. Darah kuat tak boleh melebihi 15 hari. Sekarang ni darah kuat kedua 16 hari. Dia sudah menyalahi syarat tamyiz, maka ini bukan mu'tadah mumayyizah, tetapi dia bertukar kepada disebabkan kerana darah kuat kedua ini. Okey, Nurul Yusof baru ya. Jadi bila baru kena tengok rakaman sebelum ni ya. Baru boleh faham. Tengok dulu. Kalau apa-apa just drop soalan dekat page, nanti Ustazah jawab kalau tak faham ya. Jadi slide ada Ustazah sediakan yang terdahulu, cuma yang ni je yang Ustazah tengah bercakap sekarang ni Ustazah tak bagi slide lagi. Okay, agak sukar nak faham lah. Tapi boleh faham kalau dengar baik-baik, sebab kita dah belajar sebelum ni bab-bab yang banyak tentang istihadah. Okey, jadi Ustazah ulang balik sambil menjawab soalan dekat yang Ustazah ternampak tu. Okey, 7 hitam, 7 merah, 16 hitam. Okey, keluar begitu. Istihadah lah ni. 7 hari, 14 hari campur 16 dah memang istihadah. Haid dia sebelum ni 7 hari hitam. Adat dia 7 hari hitam. Tiba-tiba berlaku istihadah, di mana 7 hari pertama warna hitam, 7 hari kedua warna merah ya. Dan kemudian 16 hari berikutnya hitam, merah, hitam. Merah menengahi, duduk antara dua warna hitam, dan dia kurang daripada 15 hari. Tapi kita tengok di sini, oleh kerana darah hitam yang kedua 16 hari menyalahi syarat tamyiz yang kita dah bincang dulu, iaitu tak boleh melebihi 15 hari, maka kes ini kes mu'tadah, orang yang sudah ada kebiasaan haid ghair mumayyizah, iaitu dalam kes kita kata apa? Ghair mumayyizah. Sebab apa kita kata ghair mumayyizah? Sebab dia tidak memenuhi syarat tamyiz, iaitu syarat tamyiz yang kedua, di mana darah kuat tidak boleh melebihi 15 hari. Jadi guana hukumnya di sini. Jadi 7 hari dia ikut adat dia. Kaedah dia tak ikut adat. Bukan ikut tamyiz, ikut adat. Okey, ghair mumayyizah, mu'tadah, ghair mumayyizah, dia ikut adat. Okey, di sini dia ikut adat dia. Ustazah sebut tadi adat dia berapa? 7 hari hitam. Jadi 7 hitam yang pertama itu adalah haid, 7 merah yang kedua dengan 16 hari hitam yang berikutnya semuanya adalah istihadah. Okey, semuanya istihadah. Okey, pada yang baru ikuti kelas Ustazah tak ada masalah. Mungkin lepas ni makna boleh tengok rakaman-rakaman yang Ustazah dah upload dekat page tu, tengok berdasarkan tarikh susunan. Kalau boleh download kalau boleh print out slide tu lagi cantik, sambil dengar sambil buat catatan ya. Ikut tarikh yang Ustazah dah post tu. Ini kira slot terakhir bab istihadah. Lepas ni nak masuk nifas dah pula. Okey, boleh faham ya? Yang keempat, kita pergi kepada yang kelima. Okey, yang kelima pula, senario yang kelima, adat menyamai tamyiz. Adat menyamai
tamyiz. Tetapi darah lemah yang menengahi antara hitam itu darah merah, hitam, merah, hitam. Darah merah kat tengah ni 15 hari ke atas. 15 hari ke atas. Okey? Kali lagi Ustazah sebut. Senario yang kelima dia begini. Okey? Adat dengan tamyiz sama. Maksudnya bilangan hari sama, kala pun sama. Ustazah buat contoh di sini, kebiasaan haid dia sebelum berlaku istihadah 7 hari warna hitam. Okey? Jadi katalah senario istihadah ni berlaku 7 hari hitam, 15 hari merah, 7 hari hitam. Macam mana? Maka kita hukumkan hitam yang pertama. Darah hitam yang pertama ini adalah haid yang pertama. Darah merah selama 15 hari ini adalah istihadah dan dia mencukupi minima suci antara dua haid. Istihadah 15 hari, sebab darah kita panggil istihadah lah. Jadi dia mencukupi, kita kata gap suci, gap hari suci selama 15 hari. So istihadah ni kan kita hukum suci. Jadi dia kira 15 hari ini, dan darah hitam kedua adalah haid yang kedua. Yang pertama tadi 7 hari hitam yang pertama berdasarkan adat. Kita kata haid yang pertama tadi tu haid berdasarkan hukum adat. Adat dia 7 hari hitam. Haid yang kedua adalah berdasarkan hukum tamyiz. So tak payah pening lah. Mudah cerita dia begini. Kau susah nak fikir adat tamyiz kata. Dan kita kata ini haid 7 hari. Kemudian warna hitam 7 hari, warna merah, hitam kuat, lemah 15 hari, mari pula darah kuat. Selepas tu maka ini haid, ini adalah istihadah 15 hari, darah lemah istihadah, darah kuat berikutnya haid kembali. Mudah nak ingatnya oleh kerana macam contohnya hitam suci 15 hari, lepas tu mari pula hitam. Kita hukum gitulah ibaratnya. Okey? Sebab merah ini darah lemah yang duduk di tengah antara dua darah hitam, di mana darah merah 15 hari ke atas dia sudah mencukupi minima suci antara dua haid. Jadi haid yang pertama tu darah kuat yang pertama juga dikira haid, darah kuat kedua juga dikira haid. Okey? Kalau Ustazah buat rumusan, tengok je kalau darah lemah tu, katalah Ustazah buat contoh, merah, kuning, merah. Merah 7 hari, kuning 15 hari, mari pula darah merah 7 hari. Jadi, hak mana sahih, hak mana istihadah, kita kata, dan dia sebelum ni adat dia sama contohnya. Ni kita nak cerita adatnya sama lagi. Okey? Jadi, kita kata merah itu haid, kuning itu istihadah, merah yang kedua adalah haid. Faham? Begitu juga kalau kuning, keruh kuning. Sebab kuning dengan keruh, keruh darah lemah, kuning dikira darah kuat berbanding dengan darah keruh. Begitulah seterusnya. Cuma dalam ni Ustazah banyak bawa contoh hitam, mana sebab kita nak bagi contoh yang mudah, hitam dengan merah, hitam di darah kuat, merah darah lemah. Ingat susunan darah kuat tu, yang tingkat 5 tingkat tu, hitam, merah, perang ataupun coklat, kuning dan seterusnya keruh. Jadi begitulah. Kalau mari warna apa pun, kalau kita faham konsep darah lemah dan darah kuat, kita akan boleh selesaikan masalah haid tersebut insya-Allah. Okey? Ustazah nak pergi kepada yang ke-6. Okey, yang ke-6, adat berbeza dengan tamyiz. Kita dah ingat dulu. Ustazah dah ajar yang darah tak berselang, yang hitam dengan merah sahaja. Kita dah letak, kita kata akan pakai hukum tamyiz kalau berbeza.
jika adat berbeza dengan tamyiz. Okey. Jika adat berbeza dengan tamyiz, kita kata kita akan pakai hukum tamyiz. Ingat tak dulu kalau merah dengan hitam dengan merah, dengan syarat apa yang Ustazah dah ajar sebelum ni. Jadi kita tengok senario ni. Ustazah nak cakap adat berbeza dengan tamyiz, di mana darah lemah kurang daripada 15 hari duduk antara dua darah kuat yang sama warna, dan darah kedua tak melebihi 15 hari. Kenapa Ustazah tekankan tak melebihi, darah kedua tak melebihi 15 hari? Sebab kalau melebihi 15 hari dia bukan mumayyizah. Okey, dia bukan kes mumayyizah. Ini kita bincang orang yang dah ada adat, dan kes ini adalah kes mumayyizah juga ya, mu'tadah mumayyizah. Ustazah bagi contoh mudah. Okey, kebiasaan haid dia 5 hari. Kebiasaan haid dia 5 hari. Sebelum ni haid mai 5 hari, tiba-tiba berlaku istihadah. Dan istihadah tu berlaku macam mana? 7 hari hitam, 3 hari merah. Okey, kemudian diikuti dengan 7 hari hitam. Okey, berapa hari semua? 17 hari kan? Betul tak? 7, 14, 15, 16, 17. Semuanya darah keluar selama 17 hari. Istihadah lah. Sebelum ni haid mari 5 hari. Jadi nampak tak berbeza antara tamyiz? Maksudnya adat dia 5 hari. Tengok darah kuat, tamyiz tu darah kuat 7 hari. Dah tak tally. Dah berbeza, tak tally lagi. Tadi kita bincang yang tally, ini dah berbeza. Bila berbeza, oleh kerana kita tengok di sini dalam contoh yang Ustazah bagi ni, perhati. Sebab sekarang ni Ustazah bagi contoh apa? Berbeza dengan yang sebelum ni, yang simple hitam dengan merah. Confirm lah kita kata yang hitam tu, kalau dia berbeza dengan tamyiz, kita kata yang hitam tu haid. Sekarang ni Ustazah nak bawa senario hitam, merah, hitam. Iaitu ada tiga warna. 3 warna maksudnya dia berselang. Okey, hitam, merah, hitam. Yang kes Ustazah bagi sebelum ni merah dengan hitam saja, stop setakat tu. Dia tak ada dah lepas tu, maknanya tidak ada diselangi. Sekarang ni Ustazah bagi senario hitam, merah, hitam. Dan merah ni duduk tengah. Dan dia kurang daripada 15 hari. Jadi bila kita campur, hitam pertama 7 hari, merah 3 hari, 7 campur 3 berapa? 10 hari. Tak melebihi 15 hari. Ustazah dah ajar tadi, kalau tak melebihi 15 hari, bila ada 3 bracket macam ni, hitam, merah, hitam, macam mana hukum dia? Ingat tak syarat? Kalau ingat yang Ustazah ajar dulu, bila Ustazah pun sebut sebelum ni, kalau darah kuat dan darah lemah ini kita gabung tak melebihi 15 hari, ada khilaf. Okey, ada khilaf antara Ramli dan Ibnu Hajar. Jadi kalau ikut Ramli, dia kata apa tadi? Macam kes yang sebelum ni yang kita kata menyamai tamyiz tu, ada menyamai tamyiz. Hitam kita gabung dengan merah. 7 campur 3 10 hari, 2 tu dikira haid. Hitam yang 7 hari selepas datang keluar selepas datang itu dikira istihadah. Tetapi Ibnu Hajar kata macam mana? Tak. Hak hitam tu sahaja. Walaupun makna dia tak pakai konsep gabung Ibnu Hajar. Bagi dia warna hitam sahaja yang dikira haid, merah dengan hitam iaitu selama 10 hari dikira istihadah. Berbeza dengan Ar-Ramli. Ar-Ramli kata betul kita pakai tamyiz, tetapi darah-darah ini akan digabungkan sekiranya dia tak, darah kuat dengan lemah akan digabungkan sekiranya masih belum melepasi 15 hari. Tu je. Okey? Itu yang diberi oleh khilaf antara Ar-Ramli dan juga Ibnu Hajar. Seterusnya yang ketujuh. Yang ketujuh sama juga dengan yang tadi, cuma senario sama seperti yang kes yang adat sama dengan tamyiz. Tadi Ustazah bagi apa? Contohnya hitam, merah, hitam kan? Nampak tak? Hitam, merah, hitam. Sekarang ni senario dia pula sama dengan tadi, cuma dia ada
4. 4 slot tu. Merah 1 hari. Okey, kebiasaan dia memang satu hari. Dan 1 hari, kebiasaan 1 hari dan juga warna hitam. Okey. Berbeza ni. Dalam kes adat berbeza dengan tambih. Merah pertama 1 hari. Hitam yang mengiringinya 10 hari. Merah berikutnya 3 hari. Hitam berikutnya 10 hari. 1, 10, 3, 10. Okey. Merah, hitam, merah, hitam. Nampak tak 4 slot tu? Ada 4 slot. Hitam, merah, hitam, merah, hitam. 1, 10, 3, 10. Okey. Dalam kes ini sama seperti yang Ustazah bincang untuk yang menyemai tadi, Ibnu Hajar dengan Ar-Ramli khilaf juga. Khilaf dia dari sudut gabungan lah. Kalau faham kaedah yang Ustazah bagi, Ramli kata selagi mana gabungan warna gelap, warna kuat dan warna lemah ini tak melepasi 15 hari, sekali itu kita kerana itu kita gabungkan. Itu pandangan Ar-Ramli. Kita gabungkan. Semuanya dikira hit. Jadi mengikut Ar-Ramli, merah yang pertama campur dengan hitam yang kedua 10 hari, campur pula dengan merah yang kedua. 1 campur 10 campur 3 baru 14 hari. Dia kata semua ni hit. Istihadah tu hak hitam 10 hari yuk kediang sekali tu. Okey. Ibnu Hajar pula kata macam mana? Dia kata tak, hitam sahaja. Dikira hitam yang pertama sahaja hit. Merah yang pertama tu dikira istihadah. Sebab adat dia tak ada 1 hari warna hitam. Adat dia 1 hari dan warna hitam. Jadi merah yang pertama tu dikira istihadah. Hitam 10 hari, yang berikutnya hit. Merah yang berikutnya selama 3 hari istihadah. Hitam berikutnya adalah istihadah. Nampak? Dia tak gabung. Ibnu Hajar dia tak gabung. Bagi dia dua-dua pakai kaedah tamyiz. Memanglah kaedah tamyiz kan. Cuma Ar-Ramli ni dia akan gabungkan darah kuat dengan darah lemah selagi mana tak melebihi 15 hari. Ibnu Hajar kata saya tak tengok gabung. Saya hanya pakai darah yang kuat sahaja. Itu je beza antara mereka berdua. Nak pakai mana satu, terserah. Ini merupakan nak pakai pandangan Ramli boleh, nak pakai pandangan Ibnu Hajar pun boleh. Pakai Ramli panjanglah hik, pakai Ibnu Hajar pendeklah hik. Okey. Kalau bulan puasa ni mesti orang nak pakai pandangan Ibnu Hajar, tak nak pakai Ramli sebab malas nak kan. Semalam nak kau tak. Tetapi kita kena faham ya. Kita tak akan tahu mana satu istihadah, mana satu haid selagi mana darah tersebut tak mencapai 15 tak melebihi 15 hari. Faham tak? Kalau kita lah sekarang berlaku macam ni, kita tentu sekali tak akan solat dah, tak puasa dah, start daripada hari pertama keluar haid tu. Faham tak? Okey? Faham tak? Katalah berlaku sekarang ni. Sekarang ni kita berlaku istihadah. Kita alami 1 hari merah. Kita lepas tu bila 1 hari kita tak semayang dah. Mari hari kedua, ketiga hingga 10 warna merah. Kita tak semayang juga, baru 11 hari. Lepas tu mari pula merah lepas tu kita bilang baru 14 hari. Kita tak solat juga kan? Kita hold lagi solat kita. Okey. Hari-hari ke-15 darah hitam pula. Lepas tu hari ke-16 keluar lagi warna hitam. Berpanjangan selama 10 hari baru kita tahu istihadah. Masa tu baru kita review balik kat belakang. Kita pun tahu. Oh rupanya okey adat kita selama ni 1 hari. Tengok campur-campur tak pun darah kuat dengan darah merah ni taklah melebihi 15 hari. Kita pun ingat dalam bab ni ada khilaf ni antara Ibnu Hajar. Katalah kita nak pakai pandangan Ibnu Hajar, bermakna haid kita adalah 10 hari sahaja. Katalah kita buat hari bulan, 1 hari bulan merah, 2 hingga 11 hari bulan
hitam. 12 hingga 12, 13, 14. 12 hingga 14 hari bulan merah, dan seterusnya 15 hingga katalah 15 okey, 15 hingga 10 hari, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Katalah sampai 24 hari bulan darah hitam. Jadi kalau kita tengok di sini, bila dah berlaku istihadah, baru kita refer balik. Kita dah tinggal dah puasa, kita dah tinggal solat tadi. Rupa-rupanya kalau ikut Ibnu Hajar 10 hari tu je, hak hitam tu je, hak lain semua 1 hari bulan istihadah. Kita kata 12 hari bulan, 12 hari bulan kan? Ustazah tak tulis tarikh. Ustazah jadi mana waktu merah yang selepas hari haid itu dikira sebagai istihadah. Jadi bermakna kalau kita pilih pandangan Ibnu Hajar, kalau kita pilih pandangan Ibnu Hajar di mana kita nak pakai yang hitam sahaja, bermakna kita kena qada solat pada 1 hari bulan. Yang merah pertama tu kita kena qada solat, dan juga kita kena qada puasa. Begitu juga pada merah yang 3 hari yang datang selepas hitam 10 hari yang pertama tu. Juga kita kena qada solat dan juga qada puasa sebab dikira istihadah. Pada 10 hitam pertama tak perlu qada solat, tapi qada puasa sahaja. Nampak? Okey? Sebab kita memang ikut hukum. Ustazah, berdosa tak kita? Tak berdosa sebab kita berhukum zahir. Ustazah dah ajar dulu. Okey? Saya tak cenderung mana-mana. Bukan isu cenderung. Sebab dua-dua boleh. Terserah nak pakai mana-mana. Bukan isu cenderung. Isu boleh pakai mana-mana pandangan. Kalau maknanya kalau empunya diri kata nak pakai pandangan mana, sebab dia dua-dua boleh pakai. Okey, tak salah. Bukan isu ustazah cenderung ke mana, boleh pakai dua-dua. Okey, terputus tadi. Okey, ustazah nak cakap ni bab qada ni, sebab bab qada ini orang yang salah faham. Kita pertamanya kita faham mana haid, mana istihadah. Bila istihadah bermakna solat yang kita tinggal. Formula dia gini, bila berlaku kes yang macam ni, kita review balik, kita akan tentukan yang mana istihadah, yang mana haid, mana-mana yang istihadah, bermakna solat kita yang tinggal masa hari yang dihukumkan istihadah, kita kena qada solat tersebut. Dan juga puasa kalau bulan puasa. Tapi mana-mana hari yang diputuskan haid, kita tak perlu qada solat sebab tak wajib masa tu kita solat. Tapi kita tetap kena qada puasa. Begitu rumusan dia. Okey? Itu rumusan dia. Jadi kita ni orang perempuan, bila berlaku pertama kali istihadah, memang gitu, akan nasib dia begitu. Okey, nasib dia begitu. Sebab kita hukumkan selagi mana kita tengok darah, selagi mana tak melepasi 15 hari, kita kena solat dan puasa. Bila berlaku pada hari yang ke-16 mari haid tu, barulah kita kata apa? La istihadah ke? Tapi kita tak kata hari yang ke-16 tu darah istihadah. Kita cuma kata kita mengalami istihadah. Banyak kali ustazah sebut, bila keluar darah pada hari yang ke-16, kita hukumkan kita perempuan istihadah, perempuan yang mustahadah, perempuan yang mengalami istihadah. Tetapi bukan kita hukumkan hari ke-6 itu sebagai istihadah. Tak semestinya. Nak hukum hak mana se-istihadah, kita memang perempuan beristihadah, betul dah. Hak mana sehari-hari istihadah, hak mana sehari-hari haid, tengok balik, review balik, tengok balik. Kita kes ni guna. Kita orang yang muqtadah ni, kita kena tengok adat kita berbeza dengan tamyiz ke ataupun sama dengan tamyiz. Okey? Jadi ustazah dah bagi. Jadi macam tu lah. Tapi katalah kes ustazah bagi senario yang nombor 7 ni juga berlaku juga bulan depan.
Kata bulan depan kita nampak iramanya sama. Hari pertama merah. Okey. Lepas tu, kemudian hari kedua, kita dah kita dah tak solat. Okey. Kita tak berani nak kata ini ikut yang bulan lepas ke istihadah ni. Kita pun kita tak solat lagi. Lepas tu tiba-tiba masuk hari yang lepas habis 10 hari nampak mari pula mari darah merah. Ini untuk istihadah kali kedua. Ini macam ikut irama lepas ni. Masa tu kita kena mandi pada selepas darah hitam tu, sebab dia macam ni kaedah dia. Kalau dah berlaku istihadah kali kedua, kita dah tahu urufnya, maka kita dah mula tahu kita kena wajib mandi pada hari keluar merah tu. Sebab kita tahu ini istihadah juga. Okey, tapi kalau kita tak confident, kita tak mandi tak salah, tak berdosa. Kalau kita confident, maknanya ini dah macam nak tiru istihadah yang dulu ni, tengok pada irama darah dia tu. Okey. Seterusnya yang ke-8. Habis dah masa. Tak sempat ustazah nak masukkan bab tu. Okey, yang ke-8. Banyak lagi ni. Yang ke-8. Okey. Yang ke-8, adat berbeza daripada tamyiz. Okey. Tetapi adat berbeza daripada tamyiz. Masihlah kita kes adat berbeza di tamyiz. Tapi darah lemah yang duduk di tengah antara darah kuat tu 15 hari. 15 hari. Hitam 7 hari, merah 15 hari, hitam 7 hari. Kes ini kes adat berbeza dengan tamyiz. Di mana adat kebiasaan dia 5 hari. Haid dia sebelum istihadah 5 hari. Tiba-tiba berlaku istihadah, hitam 7 hari, merah 15 hari, hitam 7 hari. Kita dah sebut tadi, bila darah lemah yang duduk tengah-tengah tu antara darah kuat, dia 15 hari, maka dia mencukupi minima suci. Okey, jadi darah hitam pertama haid, darah hitam kedua adalah haid berikutnya. Dua-dua adalah berdasarkan kaedah tamyiz, bukan adat yang pertama berbeza dengan kes yang adat bersama dengan tamyiz. Okey, formula dia mudah je. Kalau darah tengah menengahi antara dua darah hitam dan dia tu 15 hari, darah merah tengah tu 15 hari, maka yang darah hitam pertama haid, darah hitam kedua pun dikira haid. Sebab darah merah yang menengahi dia tu dikira dah mencukupi syarat minima suci. Ya, darah lemah yang 15 hari itu dikira mencukupkan minima suci antara dua haid. Sebab tu darah pertama dan darah kedua dikira haid. Haid yang pertama dan ini adalah haid yang berikutnya. Bukan kita capur, maksudnya untuk pusingan yang berikutnya. Okey? Itu yang ke-8. Yang ke-9. Ni lagi complicated. Okey? Complicated sebab apa? Sebab ustazah bawa contoh tadi hitam, merah, hitam. Yang ni ustazah nak bagi contoh hitam, merah, hitam, merah. 4 slot. Tadi 3 slot. 3 slot merah kat tengah, 15 hari, ini haid, yang ni haid. Okey? Sekarang ni kita kalau faham yang tu mudah dia, kita ni lah. Okey. Contohnya begini. Okey. Ustazah bagi contoh mudah. Adat kebiasaan dia 5 hari. Okey, adat kebiasaan dia 5 hari. Darah kuat kedua pun tak melebihi 5 hari. Cuma darah merah tu 15. Darah merah yang duduk di tengah antara dua darah kuat. Okey, hitam, merah, hitam, merah. Merah hak duduk antara hitam ni, bukan merah hak ujung sekali. Merah hak duduk tengah ni. 15 hari. Jadi hitam 7 hari, merah yang mengiringinya 15 hari,
hitam yang berikutnya 5 hari, merah terakhir 3 hari. Jadi dalam isu ini kita kata 7 hari hitam yang pertama itu darah kuat tu dikira sebagai haid berdasarkan kaedah tamyiz. Merah tu dikira istihadah dan oleh kerana dia 15 hari. Haid yang darah kuat yang kedua yang mengiringi sperma itu dikira haid yang kedua, dan merah yang terakhir itu dikira sebagai istihadah. Sebab apa? Sebab kebiasaan haid dia 5 hari. Okey. Kita tak kata 5 hari. Kita tak kata, nampak tak kes ni? 7 hari hitam, kemudian merah 15 hari, kemudian hitam 5 hari, merah 3 hari. Kalau ikut hitam dengan merah terakhir tu 5 campur 3 baru 8 hari kan? Tapi tak dicampur. Okey, sebab kebiasaan haid dia, nampak tak? Sebab merah kat tengah tadi yang 15 hari tu dikira pemisah antara dua haid. Pemisah antara dua haid. Jadi haid berikutnya adalah untuk pusingan seterusnya. Kena tengok juga. Jadi sebab dia kata 5 hari, nampak tak 5 hari tu kita nampak menyamai kita kata 5 hari adat dia. Okey. Jadi di sini kita kata hukumkan darah hitam 7 hari yang pertama tu sebagai haid, merah istihadah, kemudian bila keluar darah hitam selepas tu dikira haid, dan merah seterusnya yang selama 3 hari itu dikira istihadah. Okey. Dia faham ya? Okey. Dan pada hari kalau kita kalau pada kita tengok ya, kita tengok 7 campur 15 berapa? Kita start daripada 1 hingga tu, Ustazah sekali lagi untuk yang kes nombor 9 ni ya. Hitam yang pertama 7 hari, kita andaikan haid dia dari 1 hingga 7 hari bulan. Merah yang kedua tu 15 hari, kita andaikan 8 hingga 22 hari bulan, berterusan kan. Hitam berikutnya 5 hari, iaitu pada 23 hingga 27. Kemudian merah yang terakhir 3 hari, iaitu pada 28 hingga 30 hari bulan. Jadi daripada 1 hingga 7 hari bulan tu dikira haid. Dia memang selama ni pun dia start daripada berlaku darah tu dia tak semayang. Okey, dia tak semayang. Kita tengok merah yang kedua tu 15 hari. 15 campur 7 dah maksimal haid. Bermakna, okey, bermakna dia 7 campur berapa nak cukup? Maksimal haid tadi 7 hari pertama tu dia haid. Nampak tak? Jadi kalau berlaku, kita biasanya bila darah mari hari yang ke-16 kita memang mandi, memang wajib mandi pun. Walaupun masa tu kita tak tahu lagi kita istihadah, kita dah kita mandi masa tu. Okey, kita pun mandi. Tengok keluar balik darah hitam. Kita lagi pening. Tadi kita kata kita dah mengalami istihadah sebab dah keluar darah hari yang ke-16. Ini lagi pening sebab keluar darah hitam. Dan darah hitam tu pula tak melebihi kita kata apa? 15 hari. Ya, dan bila kita tengok balik, rupanya ini bukan oleh kerana merah yang duduk antara dua darah hitam ni 15 hari kesemuanya, bermakna dia kena berhenti solat. Nampak tak? Dia wajib berhenti solat bila dah keluar darah hitam pada 23 hari bulan tu. Okey? Dan pada 28 hari bulan dia wajib mandi kembali. Okey? Wajib mandi. Sebab darah hitam bertukar pada darah merah. Sebab darah merah ini dikira istihadah. Okey, yang ni mungkin pening sikit kalau tak ada nota di depan. Tapi nak ceritanya,
kita, uruh kita memang kita duduk selama ni kita pegang, selagi mana darah keluar warna apa pun, selagi mana dalam tempoh 15 hari kita tak mandi, kita akan tinggalkan solat. Betul dah kita buat, memang betul. Dan hari ke-16 kalau ada darah lagi kita dah mandi dan kita sudah solat. Tapi sini nak ceritanya, lepas tu keluar darah hitam balik, sedangkan darah merah tadi kita kira 15 hari, bermakna kita wajib berhenti solat bila keluar warna hitam. Berbeza kalau darah merah tadi hok duduk tengah antara hitam ni, tak cukup 15 hari. Okey? Tak cukup 15 hari. Itu kena faham betul-betul, kena teliti, kena tengok nota yang Ustazah bagi nanti. Okey. Ustazah nak habiskan bab istihadah ni boleh tak? Tapi banyak lagi ni. Tak boleh. Takut pening. Okeylah, Ustazah stop setakat tu dulu. Okey, Ustazah stop setakat tu, takut nanti terlalu pening. Dia memang agak sukar. Yang ni cuma apa beza yang Ustazah cerita sebelum ni? Sebelum ni Ustazah bercakap pasal Muqtadah, darah dua je, hitam dengan merah. Dua saja, maknanya 2 slot saja. Ni Ustazah cerita ada 3 slot dan juga 4 slot, berselang-selang. Itu je Ustazah bezanya. Okey, sebab banyak berlaku begini. Kan? Kejap darah ni, kejap warna ni, kejap warna ni. Jadi, sebelum ni Ustazah bagi yang simple. Okey? Dan di sana minggu depan Ustazah akan ajar tentang kaedah menyempurnakan minima suci 15 hari. Ustazah ingat boleh habis hari ni. Tapi punya tak sempat sebab Ustazah tak boleh laju. Tanpa slide ni Ustazah kena slow supaya orang boleh faham. Dan insya-Allah minggu depan kita akan belajar kaedah menyempurnakan minima suci, dan insya-Allah kalau sempat kita akan sambung tajuk nifas, dan insya-Allah kita boleh habis kok untuk kuliah seterusnya insya-Allah. Harap-harap boleh habis dalam pertemuan terakhir akan datang ya. Dan bagi yang yang Ustazah ajar hari ni, Ustazah tak cover masa dalam grup yang satu lagi ya. Jadi bagi mereka yang ikut yang siri dekat page Ustazah ni, mana ni sebagai ilmu tambahan. Tambahan tu dari sudut Ustazah bagi senario yang berselang-selang tu je. Yang senario berselang-selang. Okey, kaedah dia kalau kita ingat kaedah tak ada masalah bila menghadapi berselang ini. Okey, kita baca doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari apa? Hari Ahad, Isnin, hari Selasa. Hari Selasa kita raya hari apa ya? Ustazah tak set dalam kepala raya bila. Okey, hari Selasa ni insya-Allah bagi kita tak balik kampung, confirm kita tak balik kampung. tak balik kampung ya. Kampung lah pula. Kita tak balik kampung, jadi kita boleh teruskan pembelajaran. Kalau hari biasa kalau balik kampung memang Ustazah tak tahu dah ramai balik kampung kan. Okey, insya-Allah kita jumpa hari Selasa waktu yang sama pukul 11. InsyaAllah kita habiskan sebelum raya. Ustazah laju sikit lah minggu depan nak habis sampai nifas. Okey, jumpa lagi di pertemuan akan datang.